Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani qawli amma ba'd. Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan, ahli jemaah sekalian, syukur alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama lagi bagi meneruskan pengajian kita dalam kitab Taisir Al-Alam Syarah Umdatul Ahkam, juzuk yang pertama, muka surat 174. Pada malam ini kita akan huraikan hadis yang kita baca minggu sudah, hadis yang ke-78. Makna ringkasnya, sesungguhnya syariat Islam yang datang kepada kita syariat yang samhah, yang mudah, bil yusri was suhulah, dengan segala-galanya senang dan mudah, menafikan segala yang menyusahkan dan yang memberatkan. Dengan demikian, fa inna salata allati hiya ajl ta'at, maka salat yang kita kerjakan itu untuk mengerjakan satu benda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amra Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh imam bitakhfif biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada tu imam, kepada imam bagi salat fardu ataupun salat yang jamaah itu, supaya at-takhfif, meringankan, memendekkan. Karena apa? Untuk mempermudahkan, menyenangkan kepada makmum-makmum yang sedang ikut di belakangnya, supaya kalau boleh bila makmum tu selesai sembahyang, dia keluar balik ke rumah dalam keadaan dia raghibun, suka nak datang balik ke tempat jamaah tersebut. Maknanya dengan rasa seronok, mudah, senang dan sebagainya. Kerana apa? Kerana bagi imam mestilah memahami ada di antara makmum-makmum yang tidak mampu untuk solat terlampau panjang dengan baca surah yang panjang. Dengan sebab apa? Ada sebab uzur, dia orang tua, ada sebab sakit, ada sebab ada hajat-hajat yang tertentu. Maka jika sekiranya seseorang itu sembahyang munfaridan, sembahyang seorang-seorang dia, sama ada di rumah ke masjid ke, falyatawal, maka sembahyanglah panjang mana yang dia nak, masya. Li'annahu la yadurru ahadan bizalik, karena tidak menyusah, memudaratkan selain daripada dia sendiri. Takat mana dia mampulah. Di antara apa yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada makmum ialah apabila dia memanjangkan solat, di mana dengan sebab itu memberi kesusahan kepada orang ramai. Ya tak? Dengan padahal ibadat ini
Bila ibadat mestilah buat dengan cara yang baik. Ada yang lemah, ada yang datang solat itu dah mutaakhir, ya tak? Ya ta'akhir an salat subuh ma'al jamaah, ada setengah itu oleh kerana dia tahu dah ni jamaah ni panjang ni, dia pun datang lewat, ya tak? Dia tak mampu lama-lama. Oleh kerana apa? Oleh kerana min ajlil imam allazi yusalli bihim, dengan sebab imam yang semayang dengan mereka. Payutilu salah, memanjangkan salatnya. Nabi murka, Nabi marah. Wadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadban syadida. Nabi marah sangat imam yang buat gitu. Waqal, apa kata Nabi? Inna minkum man yanfurun nas an ta'atillah. Ada di antara kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan sesuatu sehingga manusia lain menjauhkan dirinya daripada mentaat ke Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang nak taat kepada Allah lari begitu saja. Ukarrihu ilaihimus salah, karena apa? Karena memberatkan, menyusahkan mereka dalam salat. Usaqiluha alaihim, memberatkan kepada mereka dengan panjang tadi, ya. Fa ayyukum amman nas falyujis, maka siapa yang menjadi imam kepada orang ramai, maka hendaklah dia ringkaskan. Fa inna minhum al-ajizin, maka ada di antara mereka yang lemah, orang tua, wa zawil hajat, ada yang memerlukan hajat sesuatu yang tak boleh tunggu lama dalam solat. Inilah yang Nabi kata, kalau nak jadi imam untuk orang ramai, nak tengok dulu orang ramai itu atas keperluan masing-masing, tak? Baik, kita masuk sedikit tuan-tuan dan puan-puan, ikhtilaful ulama, apa pandangan ulama dalam hal ini. Dia berbeza pandangan dia di kalangan mereka. Di sana banyak hadis-hadis sahih yang menceritakan kepada kita salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam betul. Yang menceritakan kepada kita Nabi pernah semayang dengan solat yang panjang. Bihaisu yukabir, ketika dia bertakbir, iaitu ada seorang dia tengok Nabi takbir, dia pun pergi ke kubur Baqi'. Kemudian dia qada hajat dia di situ, di dekat Baqi' itu. Kemudian dia ambil wudu, dia kembali, ya, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupanya masih dalam rakaat yang pertama lagi. Ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan solatnya. Bi annahu yaqra, apa yang Nabi baca? Yang kata panjang tu. Bi an yaqra fi salatil maktubah bi tiwalis suwar kal baqarah wan nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah yang panjang. Di antara surahnya surah Baqarah. Panjang tak? Dekat 300 ayat. Wan nisa, dan surah Nisa. Tu panjang-panjang mereka tu. Wal A'raf, dan begitu juga surah A'raf. Itu di antara 3 surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Dan kalau sekiranya baginda sallallahu alaihi wasallam membaca surah yang pendek-pendek pun, dia panjang juga. Dia panjang. Contoh macam surah At-Tur dan selain-lainnya. Ya tak? Dan di sana juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kepada kita tentang tahussu ala takhfif, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam mengajak atau mengajar kita atau khasnya kepada imam supaya diringankan sembahyang, memendekkan surah dan sebagainya. Minha, hadis, di antaranya hadis yang kita baca ini, yang sedang kita huraikan sekarang ini. Ya tak? Di antaranya baginda sallallahu alaihi wasallam anhu yaqra bi qul ya ayyuhal kafirun. Ada yang baginda baca dalam rakaat yang pertama qul ya. Pendeklah qul ya tak? Dan dalam rakaat yang kedua al-ikhlas, iaitu qul huwallahu ahad.
Jauh beza tu. Kalau nak beza dengan Baqarah, dengan Nisa, A'raf, dengan surah Al-Kafirun, dengan surah Ikhlas, Allah jauh ya, beza. Wan nas tabi'an li hadhil adillah mukhtalifun. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ada hadis menyatakan Nabi baca panjang ataupun lama. Ada hadis yang menyatakan Nabi sembahyang pendek. Jadi di sana bagai-bagai pandangan manusia mukhtalifun. Perbezaan pandangan di kalangan mereka. Faminhum man yara at-tatwil. Ada yang memandang, yang melihat hadis yang pertama tadi, dia kata kena panjang solat ini. Amalan bi ahadisiha, berdasarkan hadis-hadis yang menyatakan Nabi baca panjang. Dan di antara mereka juga ulama juga ada yang melihat atau menyatakan bahawa Nabi itu takhfif, meringankan solat yang dia baca ayat-ayat yang pendek. Wal haq, yang sebenarnya bagaimana kita nak letak hadis ini? Ada hadis yang Nabi baca panjang, ada hadis yang Nabi baca pendek. Annahu laisa baina hadhil ahadits ta'arud walillahil hamd. Di antara hadis-hadis yang menyatakan panjang dan hadis-hadis yang menyatakan pendek itu tidak ada ta'arud, tidak ada pertentangan di antara hadis. Tak bertentang. Wa kulluha muttafiqah. Kedua-dua keadaan ini semua berlaku. Ada dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin tetapi at-takhfif wa tatwil amrani nisbiyani. Sama ada Nabi baca panjang dalam solatnya ataupun Nabi baca pendek, kedua-dua ni dia tengok nisbah. Nisbah ketika dia solat. Siapa yang ikut di belakang dia? La yuhaddidani bihad. Baginda tidaklah menghadkan waktu ini mesti panjang, waktu ini mesti pendek dan sebagainya. Li'anna an-nas fi zalika ala bunin ba'id. Kadang apa? Karena manusia yang ikut belakang dia itu berbagai-bagai keadaan. Dia tengok kondisi orang yang di belakang tu, makmum. Panaqiruna yarawna as-salah al-mutawassitah tawilah. Kalau sekiranya orang yang nak membantah tentang hadis ini, dia kata ni Nabi baca qul ya, qul wallah ya. Dia melihat bahawa semayang yang pendek itu al-mutawassitah, dia kata itu panjang. Bagi orang yang biasa baca surah-surah pendek ni, panjang sikit, Allah lamanya. Macam kita lah. Tu imam baca sabbihis, oi panjangnya. Dia nak apa? Dia nak qul ya, al-ikhlas, qul wallah, inna, qul wallah. Ada? Ini orang yang nak begitu pun ada. Wa ahlul ibadah wa ta'ah yarawnaha qasirah. Bagi orang yang ahli ibadat, tuan-tuan dan puan sekalian, bagi orang yang nak mengerja taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melihat bila baca ayat itu, baca surah itu, Allah pendeknya. Nampak tak? Jadi berbagai-bagai pandangan lah. Kalau kita ni macam mana agak-agak? Mungkin kita duduk pertengahan lah tak? Kita pertengahan. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, kalau tak hafiz betul-betul macam mana nak baca sampai Al-Baqarah sampai habis tak? Panjang. Kecuali yang hafiz, yang hafal Quran, muqri Al-Quran itu, dia boleh baca sampai habis. Oleh itu tuan-tuan dan puan sekalian, fal yarji' ila ahadisin nabi. Hendaklah kita kembali kepada hadis-hadis Nabi yang kita berjumpa dah ni, dan juga kita timbang keadaan-keadaan di mana Nabi berimam, dengan siapa yang Nabi berimam, siapa dia makmum dia. Ada. Sebab itu dia kata kadang-kadang dipanjangkan, kadang-kadang dipendekkan. Ada. Apa kata Imam San'ani? Anahu sallallahu alaihi wasallam kana yutilu salatahu li'ilmi bihalil mu'tamin nabi. Baginda sallallahu alaihi wasallam ketika nak memanjangkan solat dia, dia kena tengok dulu siapa yang di belakang dia. Ya tak? Adakah orang ni boleh
panjangkan solat. Wa anna al-amra bi takhfif as-salah khas bil ummah. Tetapi kalau dia nak pendekkan, nak pertengahan itu bagi umat-umat yang tertentu. Ya, itu dia keadaan dia. Baik, sekarang ni tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak lihat pula ma yu'khaz minal hadisain. Apa yang dapat kita petik daripada dua hadis yang kita baca tu. Satu, dia kata wujub takhfif salatul jamaah ma'al itmam. Untuk menyempurnakan solat berjamaah ini, eloklah, dia kata wajib ditakhfif. Takhfif ni diringankan sebab orang ramai. Yang keduanya, Nabi SAW marah, murka kepada orang yang memberatkan solat bagi imam lah khasnya. Apa kata Nabi SAW? Wa'adduhu haza minal fitnah. Nabi kata, kalau sekiranya imam memperpanjangkan solatnya dalam keadaan yang makmum ada yang berbagai-bagai tadi, Nabi kata ini boleh membawa kepada fitnah. Orang cakap bukan-bukan pula, apalah Islam itu ini dan sebagainya, panjang untuk imam ni begini. Macam-macam lah fitnah. Dan yang ketiganya, jawaz tatwilus salatul munfarid masya. Yang ketiganya, bagi seorang yang semayang berseorangan, sama ada di rumah ataupun di masjid, masya, panjangkanlah. Panjang mana yang dia nak, yang dia mampu, seorang dia. Tetapi walau bagaimanapun ada syarat dia. Syarat dia apa dia? Bi alla yakhrujul waqt. Jangan sampai habis waktu. Sembahyang maghrib contohnya, baca surah makin panjang sampai masuk waktu Isya. Itu Nabi marah. Tak boleh. Nak panjang pun nak tengok waktu juga. Kadang-kadang waktu subuh mana? Pendek waktunya. Nak baca panjang juga. Tak boleh lah, habis waktu. Dalam keadaan demikian, tak boleh lah. Dah masuk waktu lain. Sehingga dia berlaku tastadimu maslahatul mubalaghah bi tatwil min ajli kamalus salah ma mafsadah. Akhirnya dia cuba nak panjangkan semayang, nak dapat satu maslahah ataupun kedudukan yang baik dengan panjang tadi ni. Tiba-tiba bertembung pula dengan suatu benda yang boleh merosakkan sembahyang, iaitu masuk waktu lain. Tak? Maka pada keadaan gitu, dia kata mafsadah. Iqa'u salah fi ghairi waqtiha, sampai masuk dalam waktu yang lain. Sampai naik matahari. Adapun maghrib sampai waktu Isya. Tak sampai begitu ya. Panjang-panjang pun. Kecuali yang Isya. Isya boleh lah waktu yang panjang. Yang keempat, apa yang dia sebut di sini, dia kata wajib menjaga orang-orang yang al-ajizin washabul hajat fi salah, orang yang lemah, orang tua duduk di belakang kita, ataupun orang yang punya hajat dalam solat, dia tak boleh duduk lama dalam solat. Wajib meraihkan orang itu. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, kalau sekiranya jamaah tu ramai, elok juga imam tengok. Kecuali kalau yang biasa ni, macam cerita sembahyang kita maghrib ni, biasa kita kenal ada orangnya, dekat mana. Tapi kalau sekali-sekala sembahyang yang lain, misal kata nak kena tengok orang belakang juga. Kan dalam hadis ini, Nabi terdengar seorang bayi menangis. Nabi dah pendekkan solat dia. Tak? Karena apa? Karena takut mak dia ataupun ibu dia terganggu dengan anak yang menangis itu. Walaupun seorang, Nabi raihkan. Yang kelima, tidak mengapa bi italatis salah, untuk memanjangkan solat, iza kana adalul ma'mumin yanhasir wa asaru at-tatwil. Kalau sekiranya makmum sedikit, tak?
yang sekiranya lihat makmum itu memang di antara mereka itu suka dipanjangkan. Panjanglah. Panjanglah. Itu dia. Dan yang keenam, yang terakhir, annahu yanbaghi lil insan an yasula 'alal nas tariqul khair. Sewajarnya bagi seseorang yang ingin menarik orang buat baik, mestilah mencari jalan untuk mempermudahkan segala sesuatu itu demi kebaikan. Tidak? Dan juga untuk memberi perasaan kasih, sukanya seseorang itu. Janganlah sampai kepada peringkat aku tak nak pergi dah masjid tu, imam ni tu panjang tak mau macam tu. Kalau boleh kita nak, biarlah orang itu bila habis waktu zuhur nak mari waktu asar, seronoklah semayang masjid itu begini-begini dan sebagainya. Memudahkan, menyenangkan. Sebab itu dia kata yurghibuhum fihi. Ini semuanya tidak lain dan tidak bukan konsep taklif. Taklif ini menjinakkan makmum kita dengan masjid. Bukan nak menakutkan mereka dengan jamaah itu panjang dan sebagainya. Ini adalah satu cara bagaimana kita nak sebut sebagai menarik seseorang itu untuk mendapat hasanah bil Islam, lil Islam. Kebaikan di dalam Islam itu sendiri. Itu dia di antara apa yang dapat kita petik di sini, tuan-tuan dan puan sekalian. Baik, sekarang ini kita nak masuk satu bab yang lain dalam muka surat 177. Babu sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu bab menceritakan sifat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat Nabi, ya. Tok Syekh pengarang kitab ini menyebut di dalam bab ini, dia kata beberapa hadis sahih yang menceritakan sifatus salatin Nabi, yang menceritakan kepada kita tentang sifat bagaimana caranya Nabi SAW mendirikan solat. Solat baginda itu yang tammah al-kamilah, yang sempurna. Tidak? Apa yang dilakukan itu cukup elok, cantik. Yang tidak berlaku sebarang kekurangan. Ya? Dan apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam tunjuk itu semuanya yang disyariatkan dalam Islam. Ya tak? Maka bagi kita sebagai umatnya, fayajibu itba'. Kita wajib mengikut apa yang Nabi buat. Ya tak? Ini dinamakan takdim sunnati ala qaul, kulli qaul. Jangan kita pandang kaul-kaul yang lain, pandangan orang-orang lain. Hendaklah kita utamakan sunnah Nabi itu sendiri dalam konteks ini, dalam konteks salat ini. Apa kata Nabi SAW dalam hal ini? Baginda SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Dirikanlah salat kamu, ataupun salatlah kamu sebagaimana kamu nampak aku salat, kata Nabi. Ya tak? Maka dengan sebab itu, tuan-tuan dan muslimin, wajib ke atas diri kita sebagai seorang muslim mengetahui dengan cara mendalam sifat cara Nabi SAW mendirikan solat, dan kita ambil berat dengan apa yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Tidak? Memandang kepada perbuatan baginda, tapi kita tak nampaklah apa yang kita boleh lakukan sekarang ini dengan hadis Nabi lah. Tidak? Alih-alih hadis menceritakan kepada kita sifat solat Nabi itu sendiri. Di antara amalan-amalan yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, bayan lil awamir al-mujibah li fi'lis salah. Ada yang menyatakan jenis yang wajib dalam solat itu sendiri. Ya tak? Yang wajib bagi tunjuk itu wajib. Ya tak? Dan begitu juga yang lain, ada dalil yang akan kita lihat satu persatu nanti. Tak?
Kita mula masuk hadis yang pertama dalam bab ini, iaitu hadis tasi' wa sab'un, hadis yang ke-79. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah sakata hunayha qabla an yaqra. Baginda sallallahu alaihi wasallam apabila Allahu akbar mendirikan salat, dia berhenti sekejap sebelum dia baca Fatihah lah maksudnya. Faqultu, kata Abu Hurairah, aku tanya Nabi, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, wahai Rasulullah, demi bapakku dan makku. Maknanya dia nak menguatkan hujah yang dia nak tanya ni. Ara'aitu sukutaka baina takbir wal qiraah. Saya nampak Tuan telah berhenti sekejap di antara takbir dan baca Fatihah. Ma taqul? Apa yang Tuan baca? Abu Hurairah tanya Nabi baca apa. Selepas Allahu Akbar, lepas tu dia berhenti, bukan berhenti, Nabi baca lah, tapi baca perlahan sebelum dia baca Fatihah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala aqul, baginda nyatakan kepada Abu Hurairah, aku baca ataupun aku kata, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ni apa ni? Doa iftitah. Kita tak baca ni macam mana? Nabi suruh ikut dia. Ya Allah, jauhkanlah di antaraku dan di antara dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan di antara timur dan barat. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas. Ya Allah, bersihkanlah daripada dosa-dosa kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau bersihkan kain putih daripada kotoran. Allahumma ghasilni min khataayaya bil ma'i wasal wal barad. Ya Allah, bersihkanlah diriku daripada segala kesalahan dengan air salji. Air salji ni maknanya air sulah, wal barad, dan air sejuk. Ini dia matan hadis, tuan-tuan dan puan sekalian, mengenai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca di antara takbiratul ihram dengan Fatihah. Baik, kita masuk makna ringkas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salah takbiratul ihram. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam takbiratul ihram masuk salat, semua salatlah. Solat fardu, hafidha sautahu muddah qalilah. Direnahkan suaranya pada ketika itu. Dia baca, tapi direnahkan suaranya. Qabla an yaqra al-Fatihah, sebelum baginda membaca surah Al-Fatihah. Wa kana sahabah, jadi para sahabat ini nak tahulah apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam baca ketika dia rendahkan suara tadi ni. Maka Abu Hurairah terus bertanya Nabi, ya Rasulullah, bi abi wa ummi, madza taqul fi hadhihi saktah allati bainal takbir wal qiraah? Yang kau senyap tadi ni, perlahan tadi ni, di antara takbir dan Fatihah tu apa yang baca? Inilah Nabi baca, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas sabul abyad minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma' wasal wal barad. Macam mana? Kita baca tak doa iftitah ni? Ini yang pertama yang terunjuk dalam hadis yang kita ambil pada malam ini mengenai dengan doa iftitah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya tak? Ha. Doa ini fi ghayatil munasabah fi hadzal maqam syarif. Doa ini disebut sebagai ghayah, sebagai satu matlamat yang cukup munasabah. Pada ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa lagi nak minta? Inilah yang perlu kita minta. Nak bersihkan jiwa kita daripada sebarang kesalahan dan sebagainya. Itu dinamakan mauqif al-munajat. Ketika kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, inilah kita nak minta. Sebab nak bersihkan jiwa kita. Li'anna al-musalli yatawajjah ila Allah taala. Karena seorang yang sedang mendirikan solat itu, dia sedang bertawajuh, berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia nak? Supaya Allah menghapuskan, menghilangkan, membersihkan diri dia daripada sebarang dosa, zunub, dan menjauhkan diri dia dengan sesuatu dosa tadi ini sejauh-jauhnya. Tidak, kalau boleh jangan berjumpa sampai bila-bila. Kama la liqa' bainal masyriq wal maghrib abadan. Timur dan barat itu pernah bertemu tak? Nabi minta supaya dijauhkan kesalahan dia dengan kesalahan-kesalahan dengan diri dia itu, sebagaimana Allah jauhkan di antara timur dan barat. Allah jauhnya. Sedangkan timur dan barat itu la, dikata sini timur dan barat ini dia katakan la liqa' bainal masyriq wal maghrib abadan. Di antara timur dengan barat itu tak pernah bertembung, tak pernah berjumpa langsung. Maknanya kalau boleh tuan-tuan dan puan sekalian, kita bersama jugalah. Kita minta supaya Allah jauhkan diri kita ini daripada sebarang kesalahan sebagaimana Allah jauhkan di antara timur dan barat. Jangan bertemu langsung, jangan ada langsung kesalahan pada diri kita. Itu dia. Kita pun nak minta macam tu lah. Maknanya tuan-tuan dan puan sekalian, bila dah Allah jauhkan kita dengan kesalahan, maknanya Allah dorongkan kita tak buat jahat. Allah bimbingkan jiwa kita, hati kita, benak kita tidak melakukan sebarang kejahatan. Ini tujuan kita. Dan selain daripada itu, supaya Allah Subhanahu wa taala hilangkan zunub, dosa wal khataya dan benda-benda yang salah itu, dan membersihkan keduanya daripada diri kita. Kalau ada pun bersih, ya Allah, tolong bersihkanlah daripada zunub wal khataya ini, daripada diriku. Sebagaimana seseorang yang sedang membasuh pakaian yang putih daripada kotoran itu, bersih sebagaimana kain putih yang tidak ada sebarang kekotoran. Itu yang kita nak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu membersih daripada sebarang khataya. Maknanya kesalahan-kesalahan kita. Daripada upanya tuan-tuan dan puan sekalian, kita buat salah ni, dia istilah mengatakan ada har. Ada har. Maknanya orang yang buat salah itu, nyawa dia, diri dia dalam keadaan panas. Allah begitulah. Maka dengan sebab itu kena basuh dengan yang sejuk. Sebab itu digunakan bilma dengan air, wasalji air yang sejuk, wal bar. Orang yang buat jahat ni panas. Ada haba panasnya itu. Supaya dihilangkan dengan air yang sejuk. Bilba al-baridah al-ma. Wasal dengan salji ataupun dengan ais tu. Wa hadhihi tashbihat fi ghayatil mutabaqah. Inilah yang dikatakan tashbih, sebagai satu tashbih bagaimana kita nak supaya Allah Subhanahu wa taala bersihkan diri kita daripada sebarang kesalahan tadi ini, dengan seolah-olahnya kalau benda yang panas, ada haba-haba panas itu, dibasuhkan terus dengan air yang sejuk dengan ais tu. Itu dia. Sampai begitu sekali tuan-tuan. Yang tadi kita sebut bainal masyriq wal maghrib. Sebagaimana masyriq, maghrib
Masyrik, timur dan barat itu tak pernah bertemu, begitulah kita nak supaya Allah Subhanahu Wa Taala jangan ketemukan kita dengan sebarang kesalahan. Sebab itu dia kata ghayah munasabatu fi hadzal maqam syarif, tepat sangat ketika kita bertawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang kita nak minta. Kita kena hafal tuan-tuan, tapi tak berapa teruk sangat. Ada yang kita duk baca di dalam doa mana? Doa yang kita sembahyang mati ada termasuk ni kan? Tambah-tambah sikit ya. Allah ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allah manaqini min khataaya kama yunqassabul abyad minad danas. Allah maghsilni min khataaya bil ma' wasal wal bar. Masya Allah, cantik tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh cukup baguslah dah. Tapi kita bila didedahkan dengan doa iftitah hari ini, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah, bukanlah tak boleh, boleh. Doa iftitah yang kita baca, wajah tu wajhil ladzi tu, tuan-tuan dan puan sekalian, seorang sahabat solat di belakang Nabi. Bila dia baca wajah ni, terbuka pintu langit tu, Nabi nampak. Mengatakan pahala bacaan ini diterima. Lepas solat, Nabi tanya, siapa yang baca satu benda yang aku nampak terbuka pintu langit ni? Seorang sahabat angkat tangan, dia baca ni. Itulah kelebihan. Bukan tak ada kelebihan. Tapi mula dibaca oleh sahabat, bukan daripada Nabi. Tapi Nabi ikrar. Nabi kata, oh itu bagus. Ini yang dikata hadis ikrar ni. Hadis takririyah ni. Beda? Bukan tak boleh. Macam azan lah. Orang lain yang mimpi, cerita kepada Rasulullah. Maknanya bukan daripada Nabi sendiri. Itu azan tu sendiri. Mana hadis takririyah. Baik. Sikit lagi ahkamul hadis, berapa hukum hakam yang akan kita petik dari hadis ini. Satu, istihbab doa ul iftitah fi shalah. Digalakkan, bukan wajib digalakkan. Kalau dalam bahasa lain kita katakan sunat lah. Kita doa iftitah di dalam solat selepas takbiratul ihram. Bacalah macam kita baca hari ni. Ya tak? Itu dia. Yang kedua, di mana tempat yang kita harus baca takbiratul ihram? Baca doa iftitah ya. Selepas takbiratul ihram. Kan tak? Ba'da takbiratul ihram wa qabla qira'atul Fatihah fi rak'atil ula min kulli salah. Tiap-tiap kali sembahyang dalam rakaat yang pertama selepas takbiratul ihram sebelum baca Fatihah. Dalam rakaat pertama tiap-tiap kali sembahyang. Sunat ke? Wajib ke? Itu dia tempatnya. Kalau kita terlupa, tinggal dah. Ya tak? Sebab tempat itu di tempat dia. Yang ketiga, ayyusar bi walau kanat salah jahriyah. Doa iftitah ini dibaca dengan perlahan. Baca perlahan, telinga kita sendiri saja yang dengar. Walaupun sembahyang itu sembahyang malam, sembahyang maghrib, sembahyang isya atau sembahyang subuh. Ini kadang-kadang tuan-tuan kita perhati tengok, ada yang baca orang lain dengar apa dah. Dia rasa macam mana telinga dia. Agak orang petua dia kata, mula dia belajar dulu ni, kena baca sampai telinga sendiri dengar. Rupanya masa tu dia duduk kerja kelang. Tak? Sembayang dekat kelang gedung. Kuat lah. Nak pergi dengar. Tok guru kata begitu. Sembayang dalam masjid seorang-seorang pun duduk kuat situ dah. Mana boleh. Tempat tadi pun jangan kuat. Dia sukatannya sembayang seorang-seorang yang boleh dengar tiga sendiri. Walaupun tengah guruh kat tepi jalan dalam kelang, setakat tu lah. Takkan nak lagi kuat lagi suara kelang tu. Allah, teruk. Ada?
Kita tegur pun tak jadilah. Sebab tu saya tegur orang ni, kadang-kadang saya pernah kata, jangan kita dirikan solat ini ikut budaya. Budaya kita macam mana kita mula-mula belajar dulu, ketika umur 7-8 tahun, tok-tok kampung dulu ni, budaya itulah yang kita ikut sampai sekarang. Bacalah kitab apa pun, dia tak boleh ubah lah. Itu budaya, bukan sembahyang tu. Kena ubah. Itu cara dulu, cara budak-budak tak apalah. Tok guru saya cabar dulu. Bila saya beritahu, Syekh, saya ni dapat peluang masuk universiti, tapi dah umur tua dah. Dia kata, anda kena masuk universiti. Ilmu yang tak belajar aluyah dulu ni, tahun 60-an dulu tak terbawa pada masa yang akan datang. Allah, sungguh. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, jangan berhenti menuntut ilmu. Malam ni, kita belajar cara sembahyang. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, ada perubahan, ada perbezaan tak? Dengan ilmu yang kita belajar sekian-sekian lama. Ada perbezaan. Sebab itu, kita Taisir Al-Anlam ni tuan-tuan dan puan sekalian, hadis-hadis yang dibawa oleh Syekh Ali Bassam ini, memperbaharuikan balik amalan kita bagaimana nak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kata apa pun, kita kata, aku duk mengaji bab sembahyang balik. Tak apa lah. Ya tak? Tu dia. Yang keempat, annahu la yutal fi doa. Doa iftitah ni jangan panjang sangat. Wala sayyama, lebih-lebih lagi kalau sembahyang fil jama'at li sawatil maktubah. Sembahyang fardu. Jadi imam pula. Tu imam nak baca panjang-panjang, sambung. Doa iftitah ni tuan-tuan akan kita berjumpa nanti. Panjang, memang panjang tu. Jangan panjang sangat. Ya tak? Sampai makmum pun dah habis dia baca doa. Ya tak? Tu imam ni tak baca Fatihah lagi ni. Tiba-tiba makmum kata subhanallah. Sudah. Ya tak? Mana tahu? Dia ingat tu imam ni terlupa apa? Ataupun dia ingat dia sembahyang siang. Kan kita masuk masjid sekarang ni, siang pun buka lampu, malam pun buka lampu. Pernah sekali-sekala. Hak sembahyang asar pun nak baca kuat. Ya tak? Jadi inilah yang dikatakan jangan terlampau panjang. Lebih lagi kalau sembahyang berjamaah. Jadi imam. Kalau seorang-seorang baca malah panjang mana. Walaupun nak habiskan doa iftitah bagaimana yang Nabi nak tunjuk kita ni. Dan yang kelima, tuan-tuan dan puan sekalian, para sahabat Nabi ni, bila dia berdepan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak ikut apa sahaja yang Nabi buat. Abu Hurairah tadi ni, Nabi baca doa iftitah dengan suara perlahan, dia tak dengar, dia pergi tanya. Takut Nabi duduk senyap begitu ya? Tak, Nabi baca doa. Sehingga Nabi nak terang balik apa yang dia baca. Sebab itu dikatakan hirsus sahabah, sahabat ni bersungguh-sungguh nak ambil tahu. Ala tatabu' al-akhwalir rasul. Apa yang Nabi nak buat, apa Nabi berdepan dengan dia nak tahu segala-galanya. Fi harakatihi wa sakanatihi. Sama ada Nabi bergerak, Nabi buat sesuatu, dia nak tahu juga. Ataupun sakanat, Nabi senyap pun dia nak tahu juga dia buat apa, dia baca apa. Nasib baik tuan-tuan dan puan sekalian, ada para sahabat yang prihatin macam ni sampai maklumat kepada kita. Kalau tidak, kita tak tahu bacaan ini kata ada. Ya tak? Abu Hurairah lah kita tanya. Sahabat-sahabat lain pun alhamdulillah, wah engkau Abu Hurairah bagus engkau tanya. Kami tak berani nak tanya. Mungkin begitu. Nak tanya Nabi ni, kita nak tanya tok guru biasa pun tak berani. Ini nak tanya Nabi, bukan barang calang-calang orang. Tapi Abu Hurairah, dia kena sentiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kekok lah bagi dia. Dan yang keenam, sewajarnya kalau sekiranya kita nak baca doa, ada tempat doa. Ya tak? Dan juga
kalau boleh doa yang kita nak baca itu, kita nak minta sesuatu tu biar munasabah dengan masanya. Sebagaimana yang disebut dalam doa tadi, tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah. Tidak? Ada munasabahnya. Ketika kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, untuk malam ini setakat inilah dulu. Yang benar, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah silap itu daripada kelemahan saya sendiri. Sama-samalah kita akhiri pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.